Assalamualaikum dan selamat malam. Bersama kita kembali untuk cerita ketiga, iaitu Aku Kemalangan. Dan sebelum aku mula cerita, pastikan anda subscribe YouTube Cikgu Joker. Cerita ni berlaku pada tahun 2009. Masa tu aku balik cuti semester untuk belajar dari universiti, dan aku cuba cari duit pendapatan dengan jual jersey-jersey dekat tempat-tempat futsal dan mana-mana tempat keramaian orang. Dan cerita ni berlaku pada hari Khamis malam Jumaat. Aku dengan seorang rakan bernama Eli yang popular dekat Simpang 4 telah naik kereta pergi ke Masjid Tanah. Dan kami berniaga di suatu tapak untuk bermain futsal. Selepas habis niaga, lebih kurang pukul 1 pagi. Selepas habis niaga, lebih kurang pukul 1 pagi, kami sedang melalui satu jalan untuk balik ke rumah kami. Dan kami seperti biasa berborak, tak kira topik apa pun. Tapi topik kami waktu tu adalah berkaitan dengan kisah-kisah lawak yang pernah berlaku di sekolah kami. Dan Ellery seorang yang tak percaya pada benda-benda halus, dan dia selalu main-main. Memang cakap besar mungkin. Aku pun selalu cakap besar, tapi selalunya aku minta maaf balik. So, kami melalui satu perjalanan yang biasa untuk kami. Setiba di suatu tempat, kami berdua yang rancak berborak tiba-tiba terdiam. Kami jadi kaku sebab ada kain yang jatuh atas cermin depan kereta aku. Kami berdua pandang sesama sendiri. Kami pandang kain. Dan ketika itu, mata kami mencari di atas. Ada something yang berterbangan. Kami terdiam dan tak bercakap apa. Dan ketika itu, satu je niat kami, iaitu balik rumah dengan selamat. Kami pun cepat-cepat bawa kereta, dan aku tekan lagi minyak lebih laju. Sepanjang jalan itu adalah jalan yang aku ceritakan dalam cerita nombor 2. Dan kami dua rasa sangat seram. Dan keadaan kereta ketika itu memang sunyi sepi, sebab dua-dua tak nak bercakap. Dan kami dua nampak apa yang berlaku. Dan aku pun hantar Ellie balik rumah. Dan hati aku tak sedap. Dan aku masuk rumah cepat-cepat, basuh kaki, aku baca bismillah dan terus tidur. Ellery mesej aku. Dia kata dia tak boleh tidur. Dia kata dia dengar bunyi something mengilang-ilai dekat rumah dia. Aku hanya ketawa dan aku kata good luck. Aku pun off handphone dan terus tidur.
kemudian Ellery tak cerita apa-apa pun keesokan harinya atau seterusnya. Dia hanya diam. Dan hari Ahad, aku seperti biasa akan pergi tolong mak ayah aku di pasar malam. Kami akan naik 2 kereta. Mak ayah aku akan naik 1 kereta dan aku akan bawa kereta berasingan. Setelah habis niaga, lebih kurang 10 malam, aku bertolak dahulu dari tapak pasar malam dan aku menaiki kereta Proton Saga. Ketika itu sunyi sepi dan hari pun hujan. Aku seperti biasa tak ada apa-apa perasaan dan aku lalui jalan itu. Dan setiba di sebuah jalan, tempat di mana kain tu jatuh atas kereta, tiba-tiba aku teringat apa yang berlaku. Aku cuba tenangkan hati aku kata tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Dan aku yakinkan diri aku semua itu hanya hayalan. Dan aku teruskan perjalanan. Selepas lebih kurang jarak 400 meter dari tempat kain pernah jatuh itu, tiba-tiba aku nampak benda tu terbang lagi. Ya Allah, kali ni aku dengar suara dia mengilang-ilang. Dia terbang betul-betul depan aku. Dia mengikut perjalanan kereta. Aku pandang dia. Dia terbang ke atas. Aku nampak dia seperti ketawakan aku. Aku teruskan perjalanan. Aku mengucap. Hujan semakin lebat. Aku nampak pergerakan aku. Aku nampak jalan. Dan tiba-tiba benda tu muncul di depan aku. Aku tertutup mata sebab terkejut. Dan tiba-tiba boom! Aku langgar lebih kurang 10 ekor kerbau yang tak tahu tiba-tiba muncul. Ya Allah. Cermin depan kereta aku pecah. Kereta Saga besi yang kuat bengkok. Cermin depan pecah, cermin sisi pecah dan seekor kerbau jatuh betul-betul atas kereta. Dan ketika itu dada aku terhentak di hadapan. Masa tu aku tak boleh fikir apa-apa. Dan benda tu aku masih dengar lagi. Suaranya semakin slow. Dan aku masa tu rasa benda tu dah jauh dari aku. Masa tu apa yang aku fikir hanyalah start kereta, start kereta, start kereta. Lembu kerbau-kerbau yang tu dah bangun dan lari. Dan seekor kerbau dah mati tepi jalan. Aku cuba start kereta. Alhamdulillah, kereta start. Dan aku tak fikir apa-apa. Aku bawa kereta. Cermin depan pecah, air masuk. Lampu dah pecah, aku tak nampak apa-apa. Ya Allah, masa tu dengan kesakitan aku, luka di tangan, aku cuba teruskan. Aku tak sangka aku masih hidup. Aku rempuh 10 ekor kerbau dengan kelajuan kereta aku 80 ketika itu. Ya Allah, Tuanku, aku selamat ya Allah. Dan aku teruskan perjalanan aku sampai ke rumah. Ya Allah, aku sampai rumah. Aku basuh kaki aku terus pergi mandi. Tangan aku tak dapat nak angkat.
Handphone aku tak tahu cicir mana. Mak ayah aku cepat-cepat balik rumah, dah cari aku. Dan dia orang rasa tak sedap hati sebab dia orang boleh rasa something jadi kepada aku. Balik rumah, mak ayah aku tengok aku. Mak ayah aku tengok kereta. Ya Allah, kereta teruk. Dan aku bersyukur aku hidup lagi masa tu. Malam tu, mak ayah aku letakkan ubat dekat tangan aku sebelum kami pergi untuk laporkan kepada balai polis untuk laporan kemalangan. Setelah balik daripada balai polis, kami cuci kaki dan masuk rumah. Dan malam tu aku dengar bunyi mengilai-ngilai itu. Semakin kuat, semakin kuat. Ya Allah, bila semakin kuat, masa tu aku rasa ia semakin dekat dengan aku. Aku takut. Aku tak dapat nak pejam mata. Ya Allah, aku risau. Aku cuba baca ayat-ayat Al-Quran dan aku pegang Yasin dan aku cuba tidur. Alhamdulillah, aku dengar suara semakin hilang dan semakin perlahan. Dan aku rasa sangat lega sebab suara itu dah semakin perlahan. Aku bersyukur sebab benda tu tak ada. Tapi rupanya aku boleh rasa something berbisik kat telinga aku. Telinga aku panas. Ya Allah, suara tu masih dengar, tak terjauh. Aku rasa tak sedap. Aku cepat-cepat bangun dan ambil air semayang. Dan aku semayang. Masa tu aku tak tahu nak buat apa. Sebab habis semayang, aku mesej dengan kawan aku, Ellie. Aku beritahu dia aku kemalangan. Dan aku beritahu dia suara benda tu dah semakin tak ada. Dengar tapi perlahan. Kawan aku bala balik. Dia kata suara perlahan maksudnya benda tu ada berdekatan dengan kau. Ya Allah, masa tu aku tak tahu nak buat apa. Aku cepat-cepat bangun. Aku ketuk bilik mak ayah aku. Aku tidur dengan dia orang. Aku tak kisah apa mak ayah aku cakap. Aku tak cerita apa-apa. Dan aku hanya kata aku nak tidur dengan mak ayah aku. Malam tu aku tidur, tapi ditemani bunyi yang perlahan. Aku tak tahu apa masalah dia dengan aku, tapi dia hampir menyebabkan aku ni mati. Dan keesokan harinya aku jumpa ustaz. Aku minta agar diri aku ni diberikan kekuatan untuk hadapi semua benda ni. Ya Allah, aku hampir mati. Aku hampir mati. Dan
sampai sekarang aku pun tak pasti apa masalah dia dengan aku. Ingat, bunyi mengilai perlahan. Maksudnya dia ada bersama korang.